Muka surat berapa tu? Tujuh. Penjaga. Okey. Muka surat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 7. Muka halaman 7. Kitab Rumi. Kitab Jawi muka surat 3. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Hei saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan akan dia akan kesemua alam ini oleh Tuhan yang satu jua. Kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan, di mana kita masih lagi di dalam perbicaraan nasihat daripada pengarang kita, iaitulah Allah Yarham Ayah D ataupun Syekh Abdul Qadir bin Wangah Wakaf Budi Sekam Fatani, yang mana kitab Taqribul Ikhwan ini adalah satu kitab yang akan membahaskan berkaitan dengan sifat 20. Namun sebelum sampai kepada topik tersebut, Tuan Guru kita Ayah D ini terlebih dahulu memberi nasihat demi nasihat kepada kita semua sebagai pemaku kepada diri kita, agar kita dapat mengetahui, terkesan di dalam hati kita akan nasihat-nasihatnya yang menyebabkan kita tahu apakah tujuan sebenar kita berada di atas
muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kita sambung lagi daripada kalam nasihat beliau. Beliau menyatakan, di mana katanya, "Hei saudara-saudaraku," yakni saudara-saudara yang seagama lah, iaitu kita semualah. "Wahai saudara-saudaraku, kita semua ni," yakni kita daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, maka kita semua telah yakin, telah jelas, telah terang dah di hati kita, kejap dah di hati kita dengan pegangan yang putus. Apakah kita yakin? Apakah perkara yang telah kita yakini, yang telah kita kejapkan di dalam hati kita? Iaitulah bahawasanya kesemua alam ini, semua alam ni, alam-alam ni maknanya ialah tiap-tiap perkara selain daripada Allah. Itu nama alam. Alam-alam ni ialah kullu ma siwallah. Setiap perkara yang perkara tu selain daripada Allah, maka namanya alam. Alam pun panggil, makhluk pun panggil, mumkinat pun panggil, jaiz pun panggil. Semua keempat-empat lafaz tersebut maksudnya sama. Apa dia? Kena kepada kita semua ni lah. Langit, bumi, manusia, hak perkara-perkara selain daripada Allah. Itu namanya alam, ataupun terkadangnya disebutkan dengan makhluk, ataupun terkadangnya disebutkan dengan perkara mungkin. Itu namanya. Tapi perkaranya sama, iaitulah tiap-tiap perkara yang selain daripada Allah. Sama ada perkara tu ialah perkara yang di alam atas, ataupun perkara tu ialah perkara yang di alam bawah kita. Itu semua adalah maknanya alam. Alam maknanya benda yang selain daripada Allah. Jadi kita semua, tiap-tiap orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita telah yakin dah. Kita telah yakin putuh dah dalam hati kita, tidak syak lagi dalam hati kita, tidak ragu-ragu lagi dalam hati kita bahawasanya semua alam ini ni semuanya mengadakan akan dia, akan semua alam ini. Siapakah yang mengada? Oleh Tuhan yang satu jua, iaitulah Allah Ta'ala. Kita yakin dah, Allah lah yang menjadikan kita, tidak benda lain, tidak yang lain. Hanya Allah saja yang menjadikan sekalian alam ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Maknanya Allah Ta'ala tu ialah Dia yang menjadikan segala-galanya. Dia yang buat segala-galanya daripada Adam ilal wujud, minal adami ilal wujudi. Daripada perkara tu tidak ada kepada ada, daripada benda tu tidak ada, tiba-tibanya timbul ada. Siapa yang menjadi? Siapakah yang mengada? Allah. Maka kita yakin? Yakin. Tu pegangan kita, tu i'tiqad kita. Kerana itu dikatakan kita
ialah daripada kalangan orang yang beriman. Kerana Tuhan kita ialah Allah. Allah tu Khaliq, yang menjadi. Yang menjadi Khaliq. Adapun kita makhluk yang dijadi. Maka kita nama makhluk yang dijadi. Adapun Allah Ta'ala tu ialah Khaliq yang menjadi. Maka semua ni, langit, bumi, ayam, itik, semua Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Tu kita yakin dah. Lalu tu kita yakin bahawasanya semua alam ni adalah ciptaan Dia. Allah lah yang mengadakan. Kata Allah yang mengadakan semua alam ni ghayahnya, jika perkara-perkara yang nampak, jika adalah perkara-perkara yang kita lihat pada zahir, itu panggil nampak. Yang kita lihat pada zahirnya perkara tu bersabit dengan tukang-tukang umpamanya. Bersangkut paut dengan tangan-tangan manusia umpamanya. Contohnya seperti rumah. Siapa yang buat rumah ni? Tu kawan saya upah uak tu. Awak ada ni. Nak nombor ke? Ada ni nombor dia ni. Lebih kurang 100,000 jugalah seluar ni. Dia hak buatnya. Tu nampak seperti manusia pada zahirnya. Pada kenampakan zahirnya nampak bukan Allah. Sungguh pun begitu, Allah pada hakikatnya. Adapun manusia tadi hanya usaha, hanya ikhtiar, yang mana perbuatan manusia tidak boleh memberi bekah. Tidak ada satu perkara yang boleh memberi bekah melainkan hanya perbuatan Allah. Maka hak buat kita panggil masjid ni siapa yang buat? Sekian. Rumah ni siapa yang buat? Sekian. Surau ni siapa yang buat? Sekian. Nampak pada zahirnya melalui tukang, hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata buat rumah, pasir tu daripada mana? Air daripada mana? Siming daripada mana? Semuanya akan tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala hakikat yang mengadakan. Adapun kita manusia makhluk ni hanya usaha, hanya ikhtiar. Adapun hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya segala-galanya adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perkara tadi nampak bersangkut paut dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun, Allah lah yang mengadakan. Allah yang mengadakan. Nampak zahirnya kita lah yang menanam pokok, tumbuhlah pokok. Siapa yang menumbuh? Allah, bukan kita. Mesti begitu. Tu i'tiqad. Tidak ada satu yang boleh memberi bekas melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, manakala kita yakin segala-gala alam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, kalau begitu kita ini ni, kita semua ni lah, diri kita masing-masing ni, tentulah, mestilah perbuatan Tuhan itu juga. Kita kena sedar bahawasanya diri kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jadikan kita. Maka kita berada atas dunia ni, maknanya untuk kita melakukan ibadat kepada Dia. Itu kita kena sedar. Kita kena sedar. Kita kena maknanya khabar. Jangan kita galik bahawasanya diri kita
milik Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah Allah Taala jadikan kita? Supaya kenal dia. Supaya buat ibadat kepada dia. Itu hikmah Allah Taala menjadikan kita. Maka kita ni dijadi oleh Allah. Kalau begitu, dah kita ni adalah kejadian Allah. Allah yang menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Allah lah yang buat kita. Manakala kita ni hamba dia, tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya, kepada Tuhan yang menjadikan kita. Tak patutlah sekali-kali. Tak layaklah, tak menasabah langsung untuk kita nak derhaka kepada dia. Untuk kita nak derhaka dengan bahawa apa yang Allah Ta'ala suruh, kita enggan melakukan. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita buat benda yang Allah Ta'ala murih, benda yang Allah Ta'ala marah, benda yang Allah Ta'ala larang, kita lakukan. Itu panggil derhaka. Tak patut. Kerana kita ni milik dia. Allah tu Tuhan bagi kita. Dia yang menjadikan kita. Maka dia suruh apa yang dia suruh, maka kita kena tunai. Apa yang dia larang, maka kita kena tinggal. Tiba-tiba kita derhaka kepada dia. Kita buat sebaliknya. Hak dia suruh, kita tak buat. Hak dia larang, kita buat. Tak layak orang tersebut. Tak menasabah langsung buat begitu. Kerana apa? Kerana kita kena sedar diri kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba kepada dia. Manakala hamba itulah kena buat segala apa yang dia suruh. Kena bersifat dengan sifat hamba. Jangan bersifat dengan sifat penghulu. Ni duk bersifat dengan sifat penghulu. Bersifat dengan sifat maknanya hak tinggi. Sepatutnya kita kena berasa kehambaan. Kena rasa diri kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia larang benda ni, jangan, kita jangan. Tak boleh rasuah, kita tak ambil. Tak boleh berjudi, kita tak berjudi. Kena solat, kita solat. Tinggal maksiat, maka kita tinggal. Itu panggil hamba. Hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak langsung, tak menasabah langsung bagi kita nak derhaka kepada dia, yang mana dia tu ialah yang menjadikan kita. Kerana apa? Kerana apa kita tak patut? Itu dia panggil illat. Kerana apa kita tak patut nak derhaka kepada Allah sekali-kali? Kerana apa? Ini bandingnya. Kerana orang yang derhaka kepada kerajaan, kita tak patut nak derhaka pada Allah. Bandingannya orang yang derhaka kepada kerajaan, kita rakyat ada buat satu-satu perkara yang membawa kepada mahkamah, maknanya kita melanggar hukum yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ataupun orang itu derhaka kepada penghulu, kepada toke dia, kepada bos dia. Dia tu adalah pekerja, tiba-tiba melanggar arahan daripada tauke dia, bos dia. Sepatutnya kita dah bekerja dengan dia, kena ikut arahan dia. Tiba-tiba kita ingkar arahan tauke kita, majikan kita, bos kita misalnya. Dan ketua kampung, kita derhaka kepada ketua kampung. Maka semua ni, manakala seseorang itu derhaka pada kerajaan, derhaka pada bos dia, derhaka kepada satu-satu ketua, maknanya tu pun tak sempurna juga kedudukan di atas dunia. Dengan kita derhaka kepada mereka di atas dunia ni, bagaimana rasa kita? Tak sempurna. Yakni dengan maknanya tak sedar, tak senang duduk atas dunia ni. Kerana apa? Kita ada langgar hukum kerajaan, contohnya undang-undang kerajaan, ada langgar. Masuk mahkamah, senang ke duduk kita ketika tu? Tak senang.
gelisah, tak jenera tidur. Oh ni 15 hari bulan bicara dah aku ni nanti ni. Siap dah lah, tak jenera tidur. Kau boleh lena kita pada ketika tu. Kita tahu dah 15 hari bulan kelak akan dibicarakan kes kita. Adakah kita lena ketika tu? Tak lena. Itu atas dunia. Tu hijaan atas dunia baru tu. Apatah lagi untuk kita fikir di akhirat kelak. Yang mana akhirat seksanya kekal. Maknanya seksanya satu hari bersamaan 1000 tahun di dalam neraka. Bagaimanakah kita tidak fikir kepada perkara tersebut? Ini dia ajak kepada kita supaya kita fikir. Yang kita derhaka kepada kerajaan atas dunia ni pun tak senang dah hidup kita. Kita derhaka ataupun kita langgar bos kita pun rasa tak sedap dah. Maknanya kehidupan kita rasa tak selesa, rasa tak senang. Kalau bertemu dia rasa nak lari. Padahal dunia ni sementara jua. Bukannya benda yang kekal, sementara je. Maka macam manalah, maka bagaimanakah, itu macam manalah maknanya maka bagaimanakah nak mendapat kesenangan, nak kita dapat akan kebahagiaan ataupun keredaan, nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan. Yang mana Tuhan tu ialah empunya dunia, tuan bagi dunia ini dan juga tuan bagi akhirat. Bagaimana kita nak dapat kesenangan kalau kita derhaka kepada Tuhan, yang mana Tuhan Allah Ta'ala ni adalah empunya bagi dunia dan empunya bagi akhirat. Setara kita derhaka, langgar hak kerajaan ataupun hak dunia ni pun kita tak senang kehidupan kita. Tak selesa kehidupan harian kita. Duk fikir, aduh, sudah dalam macam manalah aku ni. Bagaimana kalau hak akhirat? Kita derhaka kepada Tuhan yang menjadikan kita ni. Bagaimana kita nak mendapat kesenangan di akhirat kelak jika kita derhaka kepada dia? Maka manakala kita derhaka kepada Allah, maka kepada siapakah kita nak bertupu? Maka kepada siapakah kita nak minta tolong pada ketika itu? Manakala kita ni adalah ahli derhaka, kita nak minta tolong siapa di akhirat kelak? Dan dengan apa bekalkah kita nak berharap, kita nak sediakan di dalam perjalanan kita yang sangat jauh, iaitulah akhirat? Apa bekal kita nak bawa? Kita kena fikir perkara tersebut. Yang mana di dalam yang mana maknanya perjalanan kita yang sangat jauh ni serta di dalam kampung tempat yang tak biasa, yang tak pernah lagi kita nak pergi. Maka bagaimana kita nak sediakan bekal-bekal yang mana perjalanan kita yang akan kita tempuhi yang sangat jauh, yang tak pernah kita tempuhi lagi tempat tu, seandainya kita membawa segala perkara-perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam sana. Bagaimanakah kira-kira kita pada ketika itu? Apakah natijah kita pada ketika itu? Ketika mana? Ketika mana kita bertemu dengan alam tersebut? Mana bekal kita? Yang sepatutnya di atas dunia ni kita berbekal. Cari bekal. Umpama kita nak pergi buat umrah, umpama kita nak buat haji, sudah pasti seseorang itu melakukan ataupun mempersiapkan bekal-bekalan untuk menumpuhi hari-hari tersebut, yang perjalanannya yang sangat jauh daripada negara kita ni, yang tambangnya mahal misalnya,
maka sudah pasti kita tak boleh dah nak balik kembali. Tentu kita mempersiapkan persediaan yang rapi. Dari bajunya, dari segi makan minumnya, bawa bekalan Maggi sedikit sebanyak. Takut jumpa kat sana tak lalu nak makan Maggi lah. Itu semua kita fikir. Hak ni hak atas dunia. Kita fikir. Namun malangnya, sayangnya mereka yang lalai, lupa kepada persediaan kita pada negeri yang kita tak pernah lagi lalui dia. Apakah negeri tersebut? Iaitu kampung yang tak pernah kita lalui lagi tu. Iaitulah di alam barzakh. Iaitulah alam barzakh, alam yang selepas daripada mati. Mana alam barzakh ni? Di dalam kubur, antara hidup dengan dibangkitkan tubuh badan. Tu dia panggil alam barzakh. Alam barzakh ni satu alam yang menjadi sempadan antara hidup dengan antara alam dunia dengan alam akhirat. Namanya alam barzakh, iaitulah alam kubur tu. Seolah-olahnya alam barzakh ni, kalaulah kita nak buat contoh dengan kehidupan dunia, yang mana tiap-tiap orang sudah pasti akan pergi ke sana tu. Contohnya, kita sama-sama dalam kumpulan family, 2, 3, 4 family bercadang untuk pergi ke Naratiwak lah contohnya. Nak pergi makan apa? Harimau menangis umpamanya. Mari kita pakat-pakat lagi. Tapi aku nak bertolak lepas Zuhur. Abang kita nak bertolak lepas Asar. Hak tu nak bertolak sebelum subuh. Maka demikianlah kehidupan kita. Ada yang telah bertolak dah dengan bahawa mati. Ada orang ni belum mati lagi. Hak mati dah, dia telah rasai maknanya kematian dan dia sedang menunggu di alam barzakh. Itu sempadan dia. Sempadan di antara alam dunia dengan alam akhirat, yang mana untuk kita bangkit pula alam akhirat di padang mahsyar. Maka sempadannya ialah tempat tunggu kita semua di alam barzakh tadi. Sebagaimana orang yang nak bertolak untuk pergi ke Naratiwak, maka sempadannya adalah di Ratau Panjang. Tunggu situ. Hak bertolak subuh awal sampai. Kemudian hak bertolak lepas Zuhur pula baru sampai. Kemudian hak bertolak lepas Asar pula baru sampai. Bila sampai ke semua tadi, jom kita pergi sama-sama. Barang murah-murah ni, tidak ada apa dia panggil, cuka-cuka dan lain-lain daripadanya. Begitu bersama-sama. Demikianlah kita. Demikianlah kita. Ayah-ayah kita kalau hak telah meninggal dunia, dia pergi dulu. Maka dia tunggu di sempadan tadi, alam barzakh. Maka bila semua dah cukup dah, semua dah pakat berkumpul dah di alam barzakh, maka akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah di padang mahsyar. Hak ni secara bersekali, serentak, ramai-ramai pakat bangun manakala ditiup sangkakala daripada para malaikat. Tu maka alam barzakh ni ialah alam kubur. Inilah tempat hak tak biasa kita pergi. Maka adakah kita telah mempersiapkan maknanya bekal untuk menghadapi perjalanan kita yang sangat jauh ni, iaitu alam barzakh, di dalam kubur antara hidup dunia dengan dibangkitkan tubuh badan kita. Dan di padang mahsyar, ini tempat-tempat hak tak pernah lagi kita kunjungi ni. Dan di padang mahsyar, tempat himpun sekalian manusia, tempat akan berhimpunlah kita semua daripada umat Nabi Adam hinggalah umat akhir zaman, semuanya akan dikumpul di padang mahsyar.
Apa sebab kita dikumpulkan di padang mahsyar? Kerana periksa, kerana nak menghitung amalan-amalan dengan jalan menzahirkan adil Tuhan. Jadi kita dihimpunkan di padang mahsyar ni adalah tujuannya untuk Allah Ta'ala hitung. Allah Ta'ala nak hitung amalan-amalan kita buat ketika mana kita berada di atas dunia. Allah hitung ni, adakah Allah tak tahu? Adakah Allah Ta'ala tak tahu? Tak, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu azali lagi. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada periksa. Allah tak berhajat kepada hitung. Semuanya Allah Ta'ala tahu dah azali lagi. Kita ni macam mana, ahli ta'at ke kita, ahli maksiat ke kita, Allah Ta'ala tahu azali lagi. Ini hitung ni untuk apa? Untuk menyatakan kepada sekalian makhluk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala janji, kalau kamu buat ini dapat pahala ini. Kalau kamu melakukan perkara-perkara yang aku larang, maka dijanji seksanya ini. Pada saat tu Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada sekalian makhluk dia keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi periksa di hari tersebut bukan kerana Allah Ta'ala tak tahu, tidak. Allah tahu dah. Allah Maha tahu. Allah tahu sejak azali lagi. Allah Maha mengetahui. Ini adalah semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tempat ni adakah kita buat persediaan untuk menghadapi hari periksa ini? Dan meniti pula, adakah kita buat persediaan di tempat yang tak pernah kita lagi pergi, iaitulah di antaranya pula adalah meniti pula di titian sirat. Apa titian sirat? Satu jambatan, satu titian yang dilentangkan, yang diletakkan, yang dipanjangkan di atas mulut neraka, yakni di antara mahsyar dan juga syurga. Maka ada satu titian namanya titian sirat. Jadi titian sirat ni berada di mana? Di atas mulut neraka. Maknanya di bawah tu neraka. Maka dilentangkan titian sirat. Maka sebelah ni adalah padang mahsyar dan sebelah sana pula adalah syurga. Maka kita akan lalu mengikut amal masing-masing. Kalau derhaka pada Allah, maka akan jatuhlah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Inilah adalah satu tempat perjalanan liku-liku yang tak pernah lagi kita pergi. Maka adakah kita telah melakukan persediaan untuk menghadapi hari-hari tersebut? Selesakah kita? Maknanya nak hadapi hari tersebut kalau kita tahu kita tak lepas? Tak selesa. Dah rasa tak selesa, tak selamat, maka banyakkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah
InsyaAllah 10 minit lagi nak cari stesen dia. Mana stesen dia ni? Maka beruntunglah, maka berbahagialah ataupun bertuahlah, beruntunglah mereka-mereka yang lepas, mereka-mereka yang selamat, yakni yang selamat daripada titian sirat yang akan kita lalui tadi. Kerana apa kita selamat, kita beruntung? Kerana dipermasukkan kita oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Syurga tu apa? Kebun, satu kawasan yang ada di dalamnya, di dalam kebun ataupun satu kawasan tadi, segala perkara-perkara yang dicita-citakan, kekal di dalamnya, di dalam syurga tadi selama-lama, dan muda selama-lama, dan sehat selama-lama, dan kenyang selama-lama. Demikianlah. Beruntunglah. Bagi siapa yang beruntung ni? Mereka-mereka yang mikir. Mikir apa? Mikir kita ni adalah hamba Allah Ta'ala sewaktu kita berada di atas dunia. Yang mana kita fikir? Fikir dengan maknanya, kalau aku ni derhaka atas dunia dengan majikan pun rasa tak selesa dah. Kalau aku ada buat dengan kerajaan, ada langgar undang-undang pun rasa serabut dah kepala kita. Bagaimanalah kalau aku ni derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita fikir gitu. Maka manakala kita fikir seperti itu sewaktu kita berada di atas dunia, kita sedar kita ni adalah hamba Allah, kita ni dijadi oleh Dia, kita kena buat ibadat pada Dia, tak menasabah kalau kita ni nak derhaka pada Dia, maka beruntunglah kita di akhirat. Dengan bahawa kita akan lepas, kita akan selamat daripada melalui titian sirat yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, yang mana satu tempat yang kita cita-cita, yang perkara apa yang kita nak semuanya ada, kekal di dalam syurga, dan dalam keadaan kita muda selama-lama, sihat selama-lama.
Demikianlah kenyang selama-lama dan lain-lain daripadanya dengan segala keseronokan-seronokan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka-mereka yang beruntung tadi. Itu kita kena fikir gitu. Ini nasihat daripada pengarang kita. Sebaliknya, kalau mereka-mereka hak tak fikir, mereka-mereka hak tak sedar dia ni adalah makhluk Allah, dia ni adalah dijadi oleh Allah untuk ibadat kepada Allah, tak sedar, lala, maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas, yakni mereka yang lalu di titian sirat kemudian tak lepas, tak selamat dia lalu di atas titian sirat tadi. Kerana apa tak selamat? Kerana jatuh, yakni jatuh mereka tersebut ke dalam neraka, yang mana neraka ni api yang sangat-sangat nyala. Ada di dalamnya, di dalam neraka api yang sangat-sangat nyala tadi, beberapa ular-ular dan kala. Ada ular, ada kala jengking, yang mana perangai diperbuatkan oleh Allah Ta'ala. Ular dan kala ni adalah kehidupan dia di dalam api. Bukan kata kala dengan ular ni akan jadi hangus ketika mana berada dalam api neraka. Tak. Memang hidup dia di dalam api neraka, yang mana tugasnya adalah untuk menyeksa mereka-mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada perkara-perkara yang tersebut. Maka kita yang Islam, kita ni orang yang beragama dengan agama Islam, yang menurut hukum Tuhan, hak ikut, hak junjung perintah Allah Ta'ala, tetaplah kita semua ni mestilah mengikut janjian Allah Ta'ala, tidak jatuh ke dalamnya, ke dalam neraka. Kita orang yang beriman, orang Islam yang ikut apa yang Allah Ta'ala perintah, maka sudah pasti mengikut janjian Allah Ta'ala. Janji-janji Allah, kita semua ni selamat, tidak jatuh kita di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan hak jatuh juga. Siapa hak jatuh? Mereka yang mensia-siakan masa umur. Orang-orang hak mensia-siakan umur yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharga. Maka orang ini adalah orang yang tidak ada, maknanya orang yang akan jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terselamat daripada perkara-perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang telah kita huraikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan ambil kembali maka kita yang Islam. Tanda kat situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.